Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Bersama akak lagi dalam slot seram pendek. Kali ni akak nak sampaikan satu kisah yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber. Subscriber ni bernama Kak N. Terima kasih Kak N kerana kongsi kisah ni. Kak N nak berkongsi kisah yang berlaku pada sekitar tahun 1994 ketika Kak N ni mengajar di sebuah sekolah menengah berasrama penuh dekat Selangor. Kisah ni mengenai pengalaman yang Kak N lalui ketika dia tinggal di asrama dan berdepan dengan kejadian histeria dan beberapa gangguan lain. Sebelum Kak N ni bertugas dekat situ, Kak N diberitahu oleh seseorang tentang kejadian histeria yang pernah berlaku berserta dengan penampakan susuk lembaga tanpa kepala yang berkeliaran dekat kawasan tersebut, termasuklah kawasan sekolah serta bangunan asrama. Cerita tu Kak N dengar ibarat macam masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Bagi Kak N selagi tak nampak depan mata, nonsense lah. Tak ada sebab lah Kak N ni nak rasa takut kan. Diringkaskan cerita, meskipun jarak rumah Kak N dengan sekolah hanya memakan masa 20 minit sahaja kalau naik motosikal lah. Tapi disebabkan Kak N ni masih lagi bujang dan bilik warden kebetulan ada kekosongan walaupun dah jadi store, Kak N memilih untuk tinggal di asrama je. Dari hari Isnin sampai Jumaat. Macam itulah. Alhamdulillah, setelah beberapa minggu Kak N ni berada dekat bilik tu, semuanya berjalan masih dalam keadaan yang lancar. Tak ada masalah. Tak ada pun perkara pelik yang berlaku, sama ada kejadian histeria ke ataupun penampakan seperti yang Kak N dengar sebelum ni. Satu hari, masa Kak N menaiki tangga untuk ke bilik dia tu, Kak N dia berselisih dengan beberapa orang pelajar kelas tingkatan 2. Mereka terkejut tau. Cikgu duduk kat bilik atas tu ke? Sorang-sorang. Cikgu tak takut ke? Takkan cikgu tak tahu ke dengar ke cerita? Katanya pelajar Kak N tu bersungguh-sungguh betul bertanya. Kak N tak jawab pertanyaan mereka, hanya sekadar senyum je, lepas tu dia gelengkan kepala. Kalau cikgu takut, kita orang boleh temankan, kata salah seorang pelajar yang dikenali sebagai Nur. Memang dia offer dirilah untuk temankan cikgu dia tu. Tak apalah Nur, nanti dekat kubur cikgu sorang-sorang juga kan? Jawab Kak N ringkas je. Nur dia seakan tak berpuas hatilah dengan kata-kata Kak N tu. Lepas tu dia ceritakanlah apa yang terjadi. Kak N terdiam jugalah bila mendengar cerita dari Nur. Sebabnya semasa kejadian tu berlaku, Kak N tak berada dekat asrama tu sebab Kak N dah balik ke rumah. Cerita pelajar tu sikit sebanyak menimbulkan keresahan jugalah di hati Kak N. Tapi Kak N malaslah nak fikir. Apatah lagi nak menyusahkan pelajar kan. Mereka nak kena datang ke bilik Kak N, lepas tu nak temankan Kak N lagi untuk setiap malam. Memang kalau boleh elak, tak apalah, tak payahlah menyusahkan budak-budak. Macam ni lah Noh, bagi cikgu fikir dulu. Jawab Kak N, simple je. Okey, kalau cikgu nak teman, panggil kami ya. Balas Noh sambil mereka pun berlalu pergi. Malam tu Kak N, dia tertidur awal, tapi lebih kurang dalam pukul 2 pagi macam tu, Kak N terkejut dari tidur bila dia terdengar bunyi tong sampah tergolek dari luar dom. Sejurus lepas tu, Kak N ada dengar bunyi tapak kasut orang sedang berjalan dekat tepi koridor bilik Kak N, dan bunyi orang yang berjalan tu berhenti betul-betul di hadapan bilik Kak N. Hampir 5 minit orang tu kat situ. Kak N termenung sekejap. Memang pihak asrama buat ronda ke time-time macam ni? Takkan pula kucing atau anjing yang selokan sampah sampai ke tingkat 2? Bisik hati Kak N masa tu. Macam tak logik lah kan? Sebab tong sampah tu ada dekat bawah, bukan tingkat 2. Perlahan-lahan lah Kak N ni dia turun dari tempat tidur dia. Lepas tu dia merangkak pergi ke arah pintu hadapan sambil dia meniarap untuk tengok siapalah yang berada dekat luar bilik tu. Tapi Kak N tak nampak pula apa-apa. Tiba-tiba pintu bilik Kak N diketuk. 2 kali ketuk, tuk tuk, berhenti. 2 kali ketuk, tuk tuk, berhenti. Kak N tersentak tau. Rasa nak terjak
jantung masa Kak En mendengar ketukan tu. Kak En dia capai bantal, lepas tu dia terus tekupkan kepala dia untuk hilangkan rasa takut dia time tu. Tak lama selepas tu, Kak En dengar bunyi orang berjalan tu berpatah balik menuju ke tangga. Kak En pun dia menolehlah ke arah tingkap untuk memastikan sama ada yang berjalan tu betul-betul manusia ke ataupun susuk lembaga yang tanpa kepala tu yang didengar sebelum ni kan. Tapi hampalah, memang tak ada sebarang kelibat yang dapat dilihat pada ketika tu. Memang tak ada sesiapa pun beredar dari situ. Anehnya, bunyi orang berjalan tadi memang sedang menuruni anak tangga. Apabila keadaan dah tenang macam tu, Kak En dia kembali semula ke tempat tidur dia. Sambil tu dia baca ayatul kursi dan juga 3 kul sampailah dia terlelap. Esok pagi, Kak En dia bertanyalah kepada guru warden sama ada mereka ada buat rondaan ke dekat tingkat 2 kan. Tapi mereka menafikan. Katanya tak ada pemeriksaan selepas pukul 12 malam. Peliknya, tapi memang jelas seperti ada orang meronda malam tadi. Jelas sangat. Petang tu Kak En dia minta beberapa orang pelajar temankan Kak En tanpa dia bagi tahu perkara yang dah berlaku pada malam tu sebenarnya. Di hari lain pula Kak En dia menumpang tidur di bilik warden perempuan dekat ground floor sehinggalah waktu subuh. Alhamdulillah tak ada sebarang gangguan berlaku lagi selepas tu. Tapi 2 hari selepas tu terjadi pula kejadian histeria dalam kelas. Tengah hari tu, masa Kak En ni tengah mengajar kemahiran hidup, Kak En dengar kelas sebelah ni tengah riuh rendah tau dengan jerit pekik beberapa orang pelajar perempuan. Masa tu kedengaran juga suara ustazah membacakan ayatul kursi dan baca bismillah 5. Kak En terus mengajar tanpa dia ambil peduli lah apa yang berlaku sebab Kak En beranggapan jeritan tu disebabkan pelajar lelaki mengusik pelajar perempuan ke dengan meletakkan lipas, kumbang dekat atas meja. Itu kebiasaan lah yang berlaku kan. Manakala bacaan ayat kursi tu pula tak ada yang pelik pun sebab waktu tu kebetulan memang mereka sedang belajar pendidikan Islam. Memang agak logik lah kalau mereka sedang diajar dengan bacaan ayatul kursi. Selang beberapa minit, jeritan tu berjangkit pula ke kelas Kak En. Kejadian histeria ni menyebabkan Kak En jadi panik tau. Kak En terkaku dekat situ. Dan dia tak tahu nak buat apa. Dia macam, apa aku buat ni? Apa aku nak buat ni? Dia hanya melihat sahaja gelagat 2 ke 3 orang pelajar kelas dia tu sedang menjerit. Lepas tu ada pelajar yang sedang berlari keliling kelas sambil melibah-libahkan tudung seperti menghalau sesuatu. Jadi ustazah kelas sebelah cepat-cepat datang membantu dan menyuruh Kak En ni bacakan surah-surah tertentu untuk meredakan keadaan. Syukur kepada Allah kerana kejadian histeria tersebut dapat dikawal ketika tu. Malamnya pula selepas solat maghrib, pintu bilik Kak En diketuk oleh beberapa orang pelajar untuk memaklumkan kepada Kak En ada pelajar tingkatan 5 ni kerasukan. Setelah Kak En tu bersiap, Kak En pun dia pergilah ke dom pelajar tersebut yang kebetulan berada dekat tingkat atas selang 1 blok dari bilik Kak En. Kehadiran Kak En dekat sana sekadar untuk mengawal lah pelajar dom lain agar tak berkumpul ataupun tak adalah buat bising kat luar kan. Kalau pelajar-pelajar berkumpul beramai-ramai, itu hanya akan merumitkan lagi keadaan tau. Masa ni kerjasama dari guru-guru ataupun orang dewasa memang sangat diperlukan. Dari cermin tingkap, Kak En dia tengoklah sekeliling katil pelajar tu dah ada ustaz dah masa dia dintai. Dah ada ustaz, ada ustazah tengah baca Yasin macam tu. Kak En dia pun melangkahlah masuk dan dia mencuri-curi pandang lah ke arah pelajar yang sedang meronta time tu. Tiba-tiba pelajar tu berhenti meronta tau. Lepas tu pelajar tu terus merebahkan badan dia sambil menoleh ke arah Kak En dengan lirikan mata yang tajam. Risau tau time tu. Apa hal kau jeling-jeling ke aku pula? Kata Kak En sambil dia berjalan, dia menjauhi katil pelajar tu. Tak semena-mena pelajar tu menangis dengan suara hibah. Lepas tu suara mendayu berselang-seli dengan jeritan kuat.
Dia ni betul-betul kerasukan ke stres nak exam ni. Bisik hati Kak En bercampur dengan rasa ragu-ragu lah nak dekat exam kan. Melihat keadaan tu, salah seorang ustaz melaungkan azan. Pelajar tu memusing-musingkan badan dia ke kiri, ke kanan. Dia menggelupur sambil dia berkata, "Berhenti, berhenti, jangan azan. Aku panas, aku panas." Jerit pelajar tu dengan nada yang kuat. Ustaz tetap meneruskan azan walaupun laungan azan tu dah tenggelam sebenarnya. Dek pakaikan pelajar tu. Punyalah kuat suara seseorang bila dirasuk macam tu punya. Memang terasa kelainan pada suara pelajar tu. Sebagai guru yang mengajar dan selalu berhadapan dengan pelajar tersebut, memang dapat rasakan itu bukan pelajar yang dia kenal sebelum ni. Pelajar tu menjadi semakin agresif dengan melonjak-lonjakkan diri dia dekat atas katil, sehinggalah terpaksa dipegang oleh 3 orang, 4 orang macam itulah rakan-rakan dia. "Berhenti, berhenti, aku panas, aku panas," kata pelajar tu dengan suara garau pula macam lelaki. Oh, macam tu. Meremanglah Cikgu N ni. Kak N tu lah. Setengah jam kemudian barulah ustaz dengan ustazah berjaya memulihkan pelajar tersebut. Bila semuanya dah selesai dan pelajar tu dah tertidur, terlampau letih sangatlah. Memang sangat letih. Kak N, dia pun mintalah diri untuk balik ke bilik dia. Malam tu Kak N tak dapat nak tidur sebab dia memikirkan hal pelajar tu. Teringat-ingatlah korang. Dari renungan dan raut wajah pelajar tu jelas menunjukkan kebencian dia pada Kak N ni. Lebih-lebih lagi, semasa dia berguling-guling ke atas katil dia tu, dia bagi amaran pada Kak N. "Jangan ganggu tempat dia." Macam tu. "Jangan ganggu tempat aku. Jangan ganggu tempat aku." Dia tuju betul pada Kak N tau. Semua pelajar dengan guru dekat dom tu pun memerhatilah tengok dekat Kak N. Dah kenapa dia tuju Kak N kan? Kak N pun cepat-cepatlah dia bersembunyi di celah pelajar-pelajar yang lain. Tapi dalam-dalam dia duduk bersembunyi tu, mata pelajar yang kerasukan tu tetap juga mengikori dia menuju ke arah dia juga. Diperhatikan juga pergerakan Kak N tu. Timbullah tanda tanya. Adakah histeria dan rasukan tu berpunca dari Kak N? Adakah bilik tu tempat dia? Atau adakah laluan pintas yang Kak N balik menuju ke bus stop dengan meredah kebun serta berluka dekat belakang asrama tu dikira mencerobohi kawasan? Bagaimana pula dengan kes histeria yang berlaku sebelum Kak N ada dulu? Macam-macam persoalan lah yang timbul. Sehingga kini Kak N tak tahu apa punca histeria tu terjadi. Mungkin juga ada kaitan dengan Kak N yang telah melanggar arahan, iaitu masih melalui jalan tikus di belakang asrama untuk ke jalan utama, walaupun dah dilarang dan dinasihatkan atas faktor keselamatan. Hal ni pun Kak N tak pernah bertanya pada rakan setugas dia yang lain. Biarlah pihak sekolah sahaja yang mengetahuinya. Yang penting kejadian tu tak berulang lagi. Apapun, kuatkan iman, tingkatkan amalan. Pagari diri dengan pendinding, yakni solat, zikir, selawat ke atas Nabi, istighfar dan sentiasa membaca Al-Quran. InsyaAllah, semoga yang baik-baik sahaja mendatang untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih korang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.